Hai, Assalamualaikum. Diary Koresponden kembali menemui anda bersama saya, Azura Mokhtar, hos anda. Baiklah, memandangkan pelancongan domestik telah pun dibuka, apa kata saya bawa anda ke negeri yang nun jauh di utara tanah air. Negeri apa agaknya ya? Dah tentulah negeri Perlis. So, apa kata kita pergi ke negeri Perlis untuk melihat keindahan yang berada di sana. Jom ikut saya. Perlis merupakan negeri yang bersempadanan dengan Thailand di bahagian utara tanah air dan Kedah di bahagian utara. Arau sinonim dengan Bandar Diraja dan Kangar pula merupakan pusat pentadbiran negeri dan padang besar pula syurga membeli belah. Walaupun ianya negeri terkecil di Malaysia dengan hanya berkeluasan 812 km persegi, namun ianya menyimpan 1001 keistimewaan kepada pengunjung untuk diteroka. Negeri ini bukan sahaja terkenal dengan pemandangan sawah padi yang sejauh mata memandang dan menenangkan, tetapi juga menawarkan lain-lain tarikan pelancong yang istimewa dan unik kepada pengunjung dalam dan juga luar negara. Okey, inilah dia street art Kangar ya, Kangar Street Art. Okey, dekat sini menampilkan banyak lukisan-lukisan yang menarik. Kira kalau korang berkunjung ke Perlis, pastinya ini adalah tempat menarik untuk korang bergambar. So, kira kalau korang bergambar kat sini, Instagram worthy sangat ya. Selain menampilkan lukisan-lukisan menarik, antaranya gambar-gambar mural individu-individu hebat dalam negara dan juga lukisan-lukisan seperti pra-pra sejarah sebelum ini. Okey, jom kita tengok antara gambar-gambar yang terdapat di Street Art Kangar ini. Bukan sahaja ia dapat memberi wajah baharu di lorong belakang bangunan-bangunan ini, lukisan-lukisan yang bertemakan Colour of Perlis ini turut menjadi kebanggaan pada peserta-peserta yang terlibat dalam menjayakan program Kangar Street Art. Jika diperhatikan, bagaimana sebilangan artis menghasilkan karya dengan gaya yang unik estetik adalah kerana nilai estetikanya yang tersendiri dan sungguh menarik. Bertemakan warisan dengan melakar kembali wajah-wajah individu yang banyak mencipta nama serta mengharumkan nama negeri ini. Seawal pagi lagi, kami bergerak untuk sarapan pagi dan menuju ke lokasi sarapan yang popular di negeri Perlis. Tujuan utama adalah untuk menikmati keaslian makanan tradisi di sini. Hai, pagi saya di Perlis hari ini dimulakan dengan sarapan pagi dan sekarang ni saya berada di warung tepi sawah. Kira kalau dekat Perlis ni, kalau kita berkunjung ke Perlis, rugilah kalau kita tak menikmati sarapan pagi berlatar belakangkan sawah padi yang luas terbentang. So, nak tahu apa menu-menu menarik yang terdapat di warung tepi sawah ini? Jom ikut saya masuk ke dalam. Inilah dia antara menu wajib kalau kita berkunjung di warung tepi sawah ni. Okey, yang depan Zura sekarang ni antaranya adalah pek nga dan juga gulai ikan temenung. Okey, pek nga ni sebenarnya macam lempeng lah. Kalau kita lebih kenal dengan lempeng lah. Okey, lepas tu ada juga ubi rebus beserta dengan gula Melaka ataupun gula merah dan juga kelapa parut. Okey, yang ni favourite Zura. Apa ni? Okey, ni adalah pulut ayam. Okey, so jom kita rasa antara menu-menu yang terbaik dekat sini. Okey, inilah pulut ayam berserta dengan ayam goreng yang telah diperap Okey, so kita makan sekali dengan bawang goreng ni. Rasa sedap sangat. Cuba bayangkan kita sarapan pagi dekat warung tepi sawah ni dengan berlatar belakangkan bendang yang terbentang luas. Sambil makan, sambil tengok view yang menarik. Makan dululah.
Okey, selain daripada pulut ayam ni, kat sini ada juga pek nga dan juga gulai ikan temenung. Okey, pek nga ni nak makan dia, yang sebenarnya macam lempeng tau. Lempeng yang dicicah dengan gulai kari ikan temenung. Tapi kat sini lebih dikenali sebagai gulai lah, gulai ikan temenung. Kita rasa. Kari dia yang pekat dengan isi ikan temenung. Memang sedap sarapan pagi dekat sini. Patutlah ramai yang berkunjung dekat sini. Kiranya kalau datang ke Perlis, antara tempat wajib yang dikunjungi untuk sarapan pagi adalah warung tepi sawah. Try pula ubi rebus dengan kelapa parut dan gula merah. Lemak-lemak ubi rebus ni dengan kelapa parut, lepas tu ada rasa-rasa manis gula merah ni, membangkitkan lagi selera sarapan pagi anda di sini. Rugilah kalau tak datang. Boleh cuba antara menu-menu yang wajib dicuba ketika berkunjung ke sini. Mungkin ramai yang masih belum tahu, Perlis mempunyai satu-satunya pulau yang terletak 1.3 km dari pesisir pantai Kuala Perlis. Kami bergerak menaiki bot untuk menikmati keindahan di Pulau Batu Layang dan pemandangan di sekitarnya bersama Ketua Setiausaha Negeri Perlis, Encik Azman Yusof dan juga pasukan maritim. Kita sebenarnya selain pada pelancongan di sebelah daratan sana, kita juga melihat peluang-peluang yang boleh diperbesarkan lagi dalam konteks pelancongan. Tadi pun kita dah melalui kawasan Sungai Kuala Perlis. Saya tu dah memaklumkan bahawa kawasan Sungai Kuala Perlis juga memberikan daya tarikan yang menarik kerana mereka punya banyak paya bakau. Dan sewaktu bot menyelusuri ke sungai tersebut, kita dapati banyak elemen-elemen nature ataupun asli, pemandangan yang asli kita dapat dinikmati oleh pelancong-pelancong. Dan daripada situ kalau kita bergerak pula ke arah laut, kita akan melihat sejarah tentang Pulau Brasmana. Sebelum kita sampai ke Pulau Batu Layang, kita boleh sampai ke peringkat sepadan Thailand Malaysia tu berdekatan dengan Brasmana, dan kita akan lihatlah bagaimana suasana pulau-pulau yang ada di sebelah Thailand. Kemudian kita boleh menuju ke arah Pulau Batu Layang ni, kita dapati agak jauh sikit daripada Pulau Brasmana tadi, dalam 1 km lebih, dan kita dapat lihatlah di Pulau Batu Layang pun ada keistimewaan kerana pulau ini saja yang melibatkan batu-batu saja, tidak ada langsung suasana yang macam pulau biasa lah yang kita lihat. Keistimewaan Pulau Batu Layang ni sebenarnya adalah di sinilah ada masa-masa kita akan berpulang untuk berjumpa dengan ikan lumba-lumba, dan dia akan bergantung pada musimnya lah. Saya dipahamkan ikan lumba ni selalunya akan berada di sekitar ni apabila banyak ikan-ikan lain yang ada di sini kerana mereka menjadikan makanan dia lah. Dan dalam hal ini Kerajaan Negeri Perlis kita sedang melihat apakah lagi peluang-peluang yang boleh kita kembangkan dalam konteks pelancongan yang melibatkan Pulau Batu Layang, kerana telah ada permohonan-permohonan daripada pihak swasta yang berminat untuk membangunkan Pulau Batu Layang ni supaya kemudahan-kemudahannya dapat dikembangkan lagi, diperbanyakkan lagi, memudahkan pelancong untuk datang dan bukan saja melihat daripada laut, tetapi dapat juga menaiki
pulau ni dengan lebih selamat dan lebih kata orang tu terkawal lah. Tapi apapun kita menggalakkan lebih banyak lagi memberikan pandangan-pandangan, cadangan-cadangan supaya kita dapat menyediakan satu landscape yang baik di peringkat Pulau Batu Bayang ni. Jadi saya nasihatkan kalau boleh, kalau nak datang sini nak tengokkan lumba-lumba dan sebagainya, kita dapatkan maklumat dahulu daripada pihak nelayan kerana mereka mempunyai pengalaman lah. Dan saya percaya dalam bulan ni sebenarnya adalah sebahagian daripada masa ikan-ikan lumba ni datang ke sini. Sebab hari tu kita jumpa lebih kurang 3 atau 4 ekor yang ada juga masalah di sebelah pantai sana tu, mereka tersekat dengan di lumpur-lumpur yang ada lah. Jadi ini maksud pada ketika ini ikan lumba memang ada aktivitinya pada ketika ni. Tapi apapun kita menggalakkan lebih banyak lagi memberikan pandangan-pandangan, cadangan-cadangan supaya kita dapat menyediakan satu landscape yang baik di peringkat Pulau Batu Bayang ini. Pulau yang tidak berpenghuni ini sering menjadi lokasi tumpuan pelbagai jenis ikan dan juga burung gelang. Siapa sangka jika anda bertuah, anda boleh melihat ikan lumba-lumba jika berkunjung ke sini. Sudah puas kita pusing-pusing pulau, apa kata kita cari tempat makan yang sedap dan juga boleh lepak bersantai. Jika di Thailand ada Pasar Terapung Dam Noen Besar 2, di sini pula ada Pasar Terapung JPS Perlis. Pasar ini terletak di tepi Sungai Perlis iaitu di Pengkalan Asap. Sebenarnya Pasar Terapung ini adalah usaha kerajaan Negeri Perlis yang bermula tahun 2000 yang bertujuan untuk meningkatkan lokasi pelancongan di Negeri Perlis. Pasar Terapung di sini konsepnya kita buat di kolam takungan. Kenapa? Sebab kita kalau lihat di sini dengan keadaan bot yang terapung, dia tidak boleh aras airnya turun naik mendadak dalam satu hari. Dan sebab itulah kita pilih di kolam takungan kita ada 10 bot. Pelbagai jenis masakan, pelbagai jenis perusahaan. Selain daripada 10 peniaga, kita ada peniaga yang di belah atas sikit, di bawah koperasi JPS Perlis, hampir ada 6 peniaga. Sempena PKP fasa 3 ini, kita memulakan kembali pelancongan di Negeri Perlis dengan memulakan perniagaan bermula dari pukul 12 tengah hari sehingga pukul 8 malam pada hari Sabtu dan Ahad. Manakala di sebelah pagi ni itu Sabtu dan Ahad kita ada aktiviti, ada gerai-gerai untuk bersarapan. Untuk hari biasa sebenarnya kita tak namakan ini Pasar Terapung, kita ada namakan sebagai berrekreasi di JPS Perlis. Kita mengharapkan daripada semua penduduk dan rakyat Negeri Perlis datang-datanglah ke Pasar Terapung ini kerana di sini saya yakin tuan-tuan akan temui ketenangan dan kebahagiaan bersama dengan anak-anak dan mereka yang tersayang. Datanglah ke Pasar Terapung ini sebab bagi saya inilah Pasar Terapung yang julung-julung kalinya kita laksanakan buat di dalam kolam dan di dalam pejabat kerajaan.
Selain dapat menikmati makanan dan minuman yang ada di sini, pengunjung boleh beriadah dengan pelbagai aktiviti di sini. Antaranya berkayak, memancing ikan, mendayung sampan dan bermain dengan haiwan seperti arnab, ayam, serama dan juga wonder pet. Tarikan pelancongan sebegini memberi potensi yang besar pada sektor pelancongan di sini kerana ia sering mendapat sambutan pelancong dari semua peringkat umur, terutamanya yang telah berkeluarga. Kami menerokai apa lagi tarikan menarik yang ada di sini terutamanya pada waktu malam. Untuk pengetahuan semua, Perlis tidak terkecuali dalam memperkenalkan tarikan bercuti yang trendy dan moden ketika ini iaitu glamorous camping ataupun glamping. Kali ini kami ingin merasai pengalaman campfire di tapak glamping yang disediakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Kemudahan yang disediakan di sini lengkap termasuk dengan pakej aktiviti menarik yang ditawarkan. Hari terakhir kami di sini tak lengkap rasanya kalau kami tak berkunjung ke Bukit Cabang dan Bukit Keteri. Pengalaman rock climbing, caving dan abseiling pastinya menjadi tarikan utama buat penggemar aktiviti sukan lasak ini. Meneroka alam semula jadi sambil melakukan aktiviti ini tentunya menjadi pilihan buat penggemar aktiviti lasak yang ingin melarikan diri daripada kesibukan kota. Pemandangan dari puncak Bukit Cabang dan Bukit Keteri merupakan salah satu momen yang sangat indah yang takkan kami lupakan aktiviti rock climbing.
Dengan menuruni sisi Bukit Cabang dan Bukit Keteri, pendaki dapat menghirup udara yang segar sepanjang perjalanan pengembaraan tersebut. Perlis adalah destinasi pelancongan tidak seperti yang lain. Bagi yang sudah puas menikmati kehidupan di bandar, suasana desa dapat mengembalikan kewarasan fikiran yang telah selalu dihantui kesibukan di kota. Negeri yang disatukan oleh tradisi dan sejarah yang melampaui masa, jauh dari kesibukan kota raya, masyarakat yang harmoni seakan-akan memanggil-manggil kami untuk ke sini lagi. Pasti kami akan ke sini lagi nanti. Selamat datang ke Perlis, jom pi Perlis, Asia Best Keep Secret.